Assalamualaikum. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah bererti kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Ta'ala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil naqli dan akli. Dan di antara tujuan mempelajari ilmu akidah adalah membagi memantapkan keimanan dan keyakinan dalam hati tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala di samping menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat. Jadi dalam video ini kami ingin membentangkan tentang KSSM bagi subjek akidah bagi tingkatan 1, 2 dan 4 serta isu semasa yang berkaitan dengan akidah. Jadi mari kita sama-sama menonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi KSSM tingkatan 1 subjek akidah, kami memilih standard kandungan beriman kepada Allah, manakala standard pembelajaran menghayati keimanan kepada Allah dalam kehidupan secara beradab dan beristiqamah. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan iman? Iman ni umpama cinta. Kenapa cinta? Sebab seseorang yang sedang bercinta, misalnya bercinta kepada Siti, maka dalam hatinya beritahu, aku cinta kepada Siti. Di bibir pula akan beritahu, oh Siti, I love you, sarang hai, oh I. Maka dengan perasaan cinta inilah maka terzahir perbuatan yang membuktikan bahawa dia cinta kepada Siti. Sebagai contoh, menikahi Siti. Itulah dengan iman. Iman bermaksud tasdiq fi qalbi, iqrar bil lisan wa amalu bil arkan. Maksudnya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amalan zahir. Mengucapkan dan membenarkan apa dalam hati. Yakni kita membenarkan bahawa Allah yang menguasai seluruh alam, mentadbir, mencipta alam daripada tiada menjadi ada. Serta meyakini bahawa hanya Allah sahaja yang layak disembah. Dan keyakinan kita tersebut akan dibuktikan dengan amalan zahir kita. Sebagai contoh, seseorang yang sedang memancing ikan misalnya, ketika dia sedang memancing ikan, maka dia terdengar orang sedang melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jika seseorang yang memancing tersebut mempunyai penghayatan yang benar tentang keimanan kepada Allah, maka dalam hatinya akan meyakini bahawa bukan memancing yang berezeki, tapi Allah yang berezeki. Dan bibir pula beritahu benda yang sama, bahawa bukan memancing berezeki, tapi Allah yang berezeki. Dan keimanan tersebut akan dibuktikan dengan amalan, yakni dia akan tinggalkan sekejap memancing dan mendirikan solat. Di sini saya ingin mengutip salah satu ayat Al-Quran yang berkenaan beriman kepada Allah daripada surah Al-Anbiya ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Fasubhanallahi rabbil 'arsyi amma yasifun. Sadaqallahul azim. Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, nescaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Manakala dari segi dalil akli pula, saya ingin kita sama-sama fikir tentang penciptaan yang ada dekat muka bumi ini. Matahari, bintang, bulan, planet-planet. Tidak perlu jauh, kita lihat diri kita sendiri. Walaupun spesies yang sama-sama manusia, tapi kita mempunyai rupa yang sangat-sangat berbeza. Ada yang mata besar, ada yang mata kecil, ada yang hidung besar, ada yang hidung kecil, ada telinga kecil, ada telinga besar, ada yang kena tebal, ada kena nipis, ada yang ada leher, ada yang tak ada leher. Hatta orang yang kembar sekalipun pasti dan pasti ada perbezaan. Dan semua ini tentulah adanya pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil kita tengok roti yang ada dekat meja, namun tiada yang pembuat roti. Ataupun melihat pensel atas meja, tapi tiada orang yang buat pensel. Oleh itu, saya ingin meletakkan isu masyarakat pada zaman sekarang tentang kurangnya penghayatan dalam beriman kepada Allah.
terutama dalam golongan remaja yang kian merisaukan. Ada pelajar yang terlibat dengan hubungan seks, ada pelajar yang berharam, ada pelajar yang tinggalkan solat, tak kurang juga golongan dewasa. Ada yang berjumpa bomoh untuk memikat suami orang, ada yang membunuh diri, ada yang paling latest iaitu terwujudnya agama BTS. Ini semua tak lain dan tak bukan hanyalah disebabkan kurangnya penghayatan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis daripada hadis 40 daripada Imam Nawawi, iaitu hadis kedua yang menceritakan bahawa malaikat Jibril alaihissalam datang berjumpa Nabi dalam rupa seorang lelaki dan bertanyakan beberapa soalan kepada baginda. Salah satu soalannya adalah, akhbirni anil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya bahawa engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan bahawa engkau beriman kepada kadar baik dan buruk, yakni ketentuan yang baik dan buruk. Jadi sekiranya seseorang itu menghayati sungguh-sungguh keimanan kepada Allah, insya-Allah seseorang itu akan sentiasa tenang dan terhindar daripada gejaran jahat. Kami memilih isu ini adalah kerana ianya sangat sesuai dengan standard pembelajaran, iaitu menghayati keimanan kepada Allah dalam kehidupan. Ini kerana beriman kepada Allah ini merupakan suatu perkara yang asas dalam rukun iman. Dan semestinya seluruh Muslim hendaklah mengerti dan memahami maksud beriman kepada Allah, terutamanya para pelajar semakin meningkat dewasa, supaya tidak terjerumus ke dalam perkara maksiat. Pak kata pepatah, melantur buluh biar dia rubungnya. Oleh itu, para guru hendaklah mendidik para pelajar dengan berkenaan dengan iman kepada pelajar dengan lebih teliti. Bukan hanya supaya lulus ujian, namun lulus ujian di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama memperbaiki iman dan menghayati keimanan kepada Allah serta melakukan seluruh perintah Allah. InsyaAllah azam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai di tingkatan 1, kita beralih kepada tingkatan 2. Standard kandungan yang telah kami pilih adalah merumuskan keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Manakala standard pembelajaran pula, kami telah memilih menerangkan beberapa contoh penemuan saintifik yang bertepatan dengan Al-Quran. Jadi, pertama-tamanya apakah yang kita faham berkenaan dengan beriman kepada kitab? Di sini beriman kepada kitab membawa maksud kita meletakkan sepenuh kepercayaan, sepenuh keimanan kepada apa-apa yang diturunkan Allah kepada mereka yang terpilih dalam kalangan Rasul. Apakah hukum beriman kepada kitab pula? Hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Maka wajib jugalah kepada kita untuk beriktikad bahawa segala kitab yang diturunkan Allah kepada mereka yang terpilih dalam kalangan Rasul ini bukanlah makhluk sama sekali. Jadi, barang siapa yang mengingkarinya, walaupun sebahagian daripadanya, mereka tergolong dalam kalangan mereka yang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Shadaqallahul azim, yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada mereka serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Rasulullah juga turut bersabda dalam sebuah hadis yang cukup popular ataupun hadis Jibril. Dalam potongan hadis tersebut, Rasulullah telah bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi atau kama qala. Yang bermaksud iaitu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada kedua-dua dalil ini dapatlah kita faham bahawasanya Allah berkehendakkan kita untuk beriman, bukan sahaja beriman kepada Al-Quran, tetapi Allah berkehendakkan kita untuk kita turut mengimani kitab-kitab yang datang sebelumnya juga datang daripada Allah, yang diturunkan kepada Rasulnya yang terpilih sebagai panduan umat-umat pada zaman tersebut. Jadi, apakah perkaitannya pula dengan standard pembelajaran yang telah kami pilih?
Kita semua sedia maklum bahawasanya di dalam Al-Quran terdapat banyak ilmu yang dahulunya misteri tetapi pada hari ini berjaya dirungkaikan dengan bantuan sains dan teknologi. Sebagai contoh, proses kehamilan ibu, kemudian proses siang dan malam, bahkan pertemuan antara dua lautan yang tidak akan bercampur walaupun berbeza airnya pun Allah telah nyatakan dalam Al-Quran. Walaupun begitu, masih kedapatan individu ataupun golongan-golongan yang berpaling tadah tidak mahu menerima kebenaran ini walaupun terbukti dengan dua jenis pembuktian. Satu berasaskan ilmu ataupun wahyu, satu lagi berasaskan pembuktian saintifik. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut isu ini, kesesuaiannya kepada standard pembelajaran dan kandungan yang telah dipilih dan kesesuaian pembelajarannya kepada pelajar tingkatan 2, teruskan menonton sambungan video seterusnya. Kita teruskan dengan isu akidah yang kumpulan kami ingin bawakan berdasarkan standard pembelajaran dalam pendidikan Islam di tingkatan 2 yang telah kami pilih. Kami ingin membawa satu isu, iaitu isu mengenai fahaman etisme. Umumnya kita mengetahui bahawa fahaman etisme ini bukanlah satu agama baru, tetapi ia adalah satu kepercayaan yang menafikan kewujudan Allah. Jika kewujudan Allah pun telah dinafikan, maka selain apa sahaja yang dibawa ataupun diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran, para malaikat, para rasul juga didustakan oleh golongan etisme ini. Sebagai orang Islam, kita seharusnya wajib beriman tentang kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya tidak ada keraguan dan kebatilan serta kepalsuan yang berada dalam Al-Quran. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang bermaksud kitab inilah, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Malah Rasulullah SAW pun telah berpesan kepada kita dalam sebuah hadis, Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan Nabi, yang bermaksud aku tinggal kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepadanya, iaitu kitab Allah yang Al-Quran dan wasunnatan Nabi, hadis Rasulullah SAW. Fahaman etisme yang kami ingin sampaikan di sini adalah melalui konteks masyarakat kita di Malaysia. Statistik kumpulan etisme di Malaysia ni agak sukar untuk kita dapat bilangan disebabkan mereka ini sendiri mempunyai fahaman yang pelbagai lagi dalam etisme. Contoh, dalam etisme itu sendiri ada beberapa lagi jenis fahaman etisme. Pertama adalah fahaman pantisme dalam etisme. Kedua adalah fahaman dogmatik dalam etisme. Ketiga adalah fahaman apofatik dalam etisme. Saya akan menyentuh pertama dahulu, iaitu pantisme dalam etisme. Pantisme di sini adalah mereka yang percaya teori Darwin, di mana teori Darwin ini percaya bahawa manusia itu berasal daripada beruk. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, manusia ini bukanlah lahir daripada seekor beruk, tetapi dicarikan melalui saripati air mani. Dan daripada air mani itulah Allah meletakkan kukuh dalam rahim wanita. Kemudian dengan izinnya Allah menciptakan seketul daging. Dari seketul daging Allah membentuk tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu diliputi dengan daging lagi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan seseorang manusia itu. Ini boleh kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-13 hingga 14. Bagaimana proses kejadian manusia itu sendiri. Yang kedua adalah fahaman dogmatik dalam etisme. Dogmatik yang dimaksudkan di sini adalah fahaman mereka yang menentang orang-orang yang menganut agama samawi, seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Mereka ingin meletakkan satu kepercayaan bahawa semua yang disembah ini, agama-agama yang disembah itu adalah melencong, tidak benar. Dan yang ketiga adalah apofatik dalam etisme. Apofatik yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berfikiran free thinkers, dan mereka inilah yang lebih suka untuk mengamalkan budaya-budaya barat berbanding mengamalkan adab dan sopan dalam budaya timur. Dan mereka inilah yang lebih suka untuk menyemarakkan lagi perasaan LGBT antara satu sama lain. Di Malaysia, pada tahun 2017, Malaysia digemparkan dengan sebuah berita di mana sekumpulan pelajar universiti telah berkumpul dalam sebuah kelab yang majoriti pelajar tersebut adalah dari kalangan orang Melayu yang beragama Islam. Mereka telah berkumpul dalam satu kelab yang bernama Atheist Republic of Malaysia. Hasil siasatan mendapati bahawa ada antara mereka yang telah murtad dan mengisytiharkan diri mereka itu bukan lagi Islam dengan menggunakan tagline ex-Islam. Dan puak etisme ini menyebarluaskan fahaman mereka melalui medium media sosial seperti Facebook, Instagram, blog dan sebagainya. Selain daripada Atheist Republic of Malaysia, ada lagi kumpulan ataupun kelab-kelab etis yang terdapat di Malaysia seperti Warung Etis dan juga Malaysia Atheist Confession, dan mereka mencari pengikut dengan cara masuk ke alam media sosial, terutama Facebook. Daripada Facebook itulah mereka mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang dirasakan boleh mereka memperdayai, and then mereka akan
mendaftarkan mereka dengan cara memberikan satu link yang perlu diisi oleh seseorang. Apabila orang yang ingin menyertai kelab etis itu, maka wakil daripada etis itu sendiri akan datang berjumpa orang tersebut dan berlakulah beberapa proses yang mana mereka ini akan dikumpulkan dan terlibat dengan etis. Dan kalau kita melihat isu tentang kesesuaian konteks ini dengan tingkatan 2, kumpulan kami memberikan justifikasi bahawa kanak-kanak pada ketika ini, pelajar sekolah menengah, pelajar seawal tingkatan 2 pun, ataupun kanak-kanak yang kecil pun telah terdedah dengan gadget, telah terdedah dengan media sosial. Jadi, puak-puak etis mengambil kesempatan ini untuk masuk menyerap fahaman dan pemikiran mereka untuk meramaikan lagi pengikut-pengikut mereka. Jadi, isu tersebut ini perlulah dihuraikan, dijelaskan oleh guru pendidikan Islam kerana usia pelajar tingkatan 2 sekarang ini semakin advance. Dalam standard pembelajaran yang kami pilih ini, etisme ini perlulah dikaitkan dengan penemuan, contoh-contoh penemuan sains yang sangat bertepatan dengan Al-Quran, menyebabkan mereka akan lebih percaya dan timbul satu kesedaran untuk meyakini akan kewujudan Allah. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bidang akidah KSSM tingkatan 4, kami memilih standard kandungan merumus kefahaman mengenai ajaran sesat serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah, manakala standard pembelajaran menjelaskan ciri dan contoh ajaran sesat. Secara ringkas, ajaran sesat adalah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajaran yang menyesatkan ini termasuk dalam kategori kufur dan akan dikenakan balasan yang amat berat. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya yakni Islam, lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah segala amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Mereka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalil daripada hadis pula, hadis riwayat Malik, Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyih. Maksudnya, dan aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah nabinya. Seterusnya, ciri-ciri ajaran sesat terbahagi kepada 4 aspek. Yang pertama, Al-Quran dan hadis, iaitu memahami dan mentafsir ayat Al-Quran mengikut logik akal semata-mata dan hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua, dari aspek akidah, mengaku menjadi Nabi atau Rasul, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga, dan menolak alam ghaib seperti roh, jin dan malaikat. Yang ketiga, dari aspek ibadah, menolak kewajipan ibadah fardu seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, beribadah dengan hanya berzikir sebagai ganti solat. Yang terakhir, yang keempat, dari aspek akhlak, mengejek dan mempersendakan sahabat Nabi SAW dan taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap ajaran dia saja yang benar. Untuk lebih memahami tentang tajuk ni, kami bawakan satu isu akidah tentang ajaran sesat yang berlaku di Malaysia. Saksikanlah. Tahun 2001, Malaysia telah digemparkan dengan sebuah ajaran baru yang dinamakan sebagai Kerajaan Langit. Kerajaan Langit ini diasaskan oleh Arifin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin. Ajaran ini berpusat di Besut Terengganu. Rumah ibadat agama ini telah dikelilingi pelbagai replika seperti teko, tempayan, payung dan bulan sabit. Pada tahun 2002, pengikut ajaran ini telah mencecah ribuan orang. Sejarah mengatakan bahawa Ayah Ipin ini merupakan anak didik bagi seorang lagi pengasas ajaran sesat, iaitu di Kelantan, yang bernama Hasan Anak Rimau. Ayah Pin telah menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Pada Disember 1997, Jabatan Agama Islam Terengganu mengisytiharkan ajaran Ayah Pin palsu, sesat dan menyeleweng.
Pada 30 Januari 2007, Jawatan Kuasa Fatwa dengan Perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan membuat dan menyiarkan fatwa yang berikut bahawa ajaran Arifin bin Muhammad ialah ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, sesat dan syirik kerana ciri-ciri yang menyeleweng sama ada dari segi akidah dan juga syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kumpulan kami telah memilih isu kerajaan langit ini sebagai isu akidah dalam ajaran sesat kerana ajaran dan amalan yang diamalkan oleh kumpulan ini terdapat dalam standard pembelajaran berkaitan tentang ciri dan contoh ajaran sesat. Antaranya ialah berkaitan dengan ciri akidah di mana Ayah Pin ini telah mengaku bahawa dirinya sebagai Tuhan dan pengikutnya juga telah terpedaya dan mempercayai kata-katanya itu. Sedangkan dalam surah Muhammad ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang bermaksud maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa tiada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Selain itu, dari sudut ibadah pula, ajaran Ayah Pin ini ataupun kerajaan langit ini telah mengatakan bahawa kalau bersyair memuji-muji nama Ayah Pin adalah lebih afdal berbanding solat ataupun berzikir. Sedangkan kita tahu bahawa perintah solat itu adalah wajib dan bukanlah perkara main-main yang boleh ditinggalkan ataupun tidak dilakukan oleh umat Islam. Sebenarnya terdapat lagi ajaran dan amalan yang diamalkan oleh kerajaan langit ini. Sebagai contoh, Ayah Pin mengatakan kitab Al-Quran ini adalah gabungan daripada 4 kitab yang lain. Selain itu, Ayah Pin juga mengatakan bahawa dia adalah penentu bagi mereka yang telah mati sama ada masuk ke syurga ataupun neraka. Namun begitu, 2 ciri yang saya telah sebutkan tadi sudah cukup menunjukkan dan membuktikan bahawa amalan kumpulan kerajaan langit ini adalah sesat dan terpesong lari jauh daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Seterusnya, isu kerajaan langit ini sangat sesuai diajar ataupun diceritakan bagi pelajar tingkatan 4 kerana mereka sudah dalam lingkungan ini, mereka sudah perlu untuk mengetahui cabaran-cabaran di dunia luar yang mampu menggoyahkan keimanan mereka. Selain itu, pada umur 16 ataupun 17 tahun ini juga, minda mereka sudah mampu dicerna. Mereka sudah mampu berfikir lebih jauh, lebih mendalam berkaitan dengan isu akidah yang berlaku di dalam negara Malaysia. Hal ini kerana mereka jauh lebih matang berbanding sewaktu mereka berumur di bawah 15 tahun. Usia mereka yang meningkat remaja ini lebih suka dan gemar akan perkara-perkara yang viral dan umum mengetahui bahawa isu kerajaan langit ini ataupun Ayah Pin masih tidak lapuk dan juga tidak basi. Oleh yang demikian, disebabkan terdapatnya kesinambungan dan juga kesesuaian antara isu akidah kerajaan langit dengan skop kandungan ataupun standard kandungan dan standard pembelajaran, maka kami sekumpulan bersetuju untuk menggunakan isu kerajaan langit ini sebagai isu akidah dalam menerangkan secara terperinci tentang ciri dan ajaran sesat. Kesimpulannya, akidah ini memainkan peranan yang sangat penting sebagai pemimpin tangan kita menuju kepada Sang Pencipta. Hal ini kerana tanpa akidah yang sebenar, maka kita akan mudah terpengaruh, terpedaya dengan segala cabaran dan juga hasutan yang lari jauh daripada hakikat keimanan yang sebenar, sekaligus membawa kepada terpesongnya akidah di dalam diri kita. Dalam konteks pendidikan pula, pendedahan awal berkenaan dengan pendidikan akidah yang sebenar ini sangat penting kerana ia merupakan perisai kepada para pelajar bagi menangkis segala cubaan dan juga anasir yang mampu mengganggu-gugat etikad mereka. Pendedahan isu semasa tentang akidah juga adalah sangat perlu bagi pelajar sentiasa cakna dan juga berwaspada dengan persekitaran mereka, terutama apabila mereka berada di luar sekolah.
Secara keseluruhannya adalah tanggungjawab bagi kita semua untuk mempelajari akidah yang sebenar, memahaminya serta menyampaikannya kepada masyarakat luar agar kita semua umat Islam berada di atas jalan yang sebenar sehingga akhir hayat kita. Sebelum kami mengundurkan diri, saya ingin memberikan satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Mafhumnya yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, dan akan berpecah umatku kepada 73 golongan kumpulan, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan satu kumpulan sahaja. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka?" Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku." Renung-renungkanlah dan selamat beramal. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.